Assalamualaikum dan juga salam satu Malaysia. Bersua kita sekali lagi dalam rancangan Anjung Bistari. Dan untuk minggu ini, Anjung Bistari berkunjung ke Felda wilayah Alor Star pula. Dan 4 tanah rancangan yang difokuskan hari ini ialah di Felda Gua Napai, Felda Rimba Emas, Felda Cuping dan juga di Felda Mata Air. Kalau anda nak tahu apa menarik ada kat sana, pastikan anda bersama dengan saya sampai ke akhir rancangan nanti. Ben pun dah sampai, jom kita pergi sana. Felda wilayah Alor Star merupakan projek tanah rancangan Felda yang merangkumi negeri Kedah dan Perlis secara keseluruhannya. Terdapat 13 buah tanah rancangan di sini melibatkan Felda Batu Lapan, Felda Gua Napai, Felda Bukit Tangga, Felda Bukit Tembaga, Felda Cuping, Felda Gunung Bungsu, Felda Laka Selatan, Felda Lubuk Merbau, Felda Mata Air, Felda Rimba Emas, Felda Sungai Tiang, Felda Teloi Kanan dan Felda Teloi Kiri. Tanaman getah merupakan tanaman utama di Felda wilayah Alor Star dengan jumlah sebanyak 3,934 buah pokok, manakala tanaman sawit pula hanya berjumlah 108 buah pokok sahaja. Felda wilayah Alor Star di bawah kendalian Encik Anwar Malik selaku pengurus besarnya. Wilayah Alor Star ni mempunyai 13 buah rancangan, iaitu 10 di negeri Kedah dan juga 3 di negeri Perlis. Mula dibangunkan pada tahun 1956. Kalau dulunya wilayah Alor Star ni dinamakan wilayah utara. Sehingga pada tahun 1995 ia ditukar nama kepada wilayah Ipoh apabila digabungkan dengan 4 negeri iaitu Perlis, Kedah, Perak dan Selangor. Kemudian dikembalikan semula kepada wilayah Alor Star pada tahun 2006, iaitu 1 bulan 2 tahun 2006 jadi dinamakan wilayah Alor Star. Kunjungan saya di Felda wilayah Alor Star bermula di Felda Gua Napai yang merupakan tanah rancangan tertua di wilayah Alor Star. Terletak di dalam Mukim daerah Kubang Pasu di antara Pekan Napoh dan Padang Sira Kedah. Ia berkeruasan sejauh 598.60 hektar dan menempatkan seramai 144 orang peneroka. Sesuai dengan statusnya sebagai tanah rancangan terawal di wilayah Alor Star, di sini juga masih terdapat sebilangan peneroka asal meneruskan kehidupan mereka di bumi bertuah ini. Siapa sangka penat lelah golongan terdahulu mengusahakan tanah rancangan yang asalnya hutang belantara kini berubah wajah menjadi sebuah penempatan yang selesa dan dinikmati bersama dengan generasi baru masa kini. Ni saya berada di Felda Gua Napai. Sekarang ni saya berada di rumah Encik Hashim. Encik Hashim ni merupakan peneroka asal di Felda Gua Napai. Jom kita tanya dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Encik Hashim lah. Ini isteri. Jadi Encik Hashim boleh duduk lah, tak apa. Biar saya di. Duduk lah. Duduk tak apa. Encik Hashim ni dah berapa lama jadi peneroka ni? Dah daripada tahun 60, 14 bulan 2 tahun 60. Tahun 60 masuk lah. sini ya. Jadi saya pasti kata orang tu peneroka dulu dengan sekarang tu jauh beza dia. Oh, beza banyak. Banyak beza dia. Banyak beza. Apa perbezaan dia tu? Perbezaannya dulu kita jadi peneroka ni kita tebang sendiri. Kan? Bukan macam sekarang jadi peserta kan. Dia orang dah buat dah baru masuk peneroka kan. Kita dulu kita tebang sendiri. Membakar mengurus sendiri, tanam sendiri, mengawin pokok sendiri. Semua buat sendiri. Buat sendiri semua. Osman Elias Hashim Ahmad atau lebih mesra dipanggil sebagai Pak Long Hashim mula meneroka di Felda Gua Napai pada 14 Februari 1960.
Dengan menerima allowance bulanan sebanyak RM25 pada waktu itu, antara cabaran yang beliau hadapi sewaktu membuka tanah rancangan ini adalah terserempak dengan binatang liar seperti harimau dan gajah. Di samping itu, beliau terpaksa menggunakan kudrat 4 keratnya memotong dan menebas pokok dan lalang yang begitu luas dengan hanya menggunakan parang dan kapak. Namun penat lelahnya ternyata berbaloi apabila melihat hasil usahanya suatu ketika dahulu menampakkan kesenangan di kemudian hari. Beliau cuma berharap agar segala usaha peneroka terdahulu dihargai oleh semua pihak dalam menjadikan Felda sebagai tanah rancangan yang unggul. Saya meneruskan perjalanan ke kawasan terpanas di Malaysia dengan suhu mencecah 40 darjah Celsius iaitu ke Felda Chupeng yang terletak berhampiran dengan sempadan Thailand. Bagi mereka yang kali pertama berkunjung ke sini, pasti tidak dapat lari daripada menyaksikan hamparan ladang tebu yang terbentang luas di sekitar kawasan ini. Tanaman tebu cukup sinonim bagi 447 orang peneroka Felda Chupeng dengan berkeluasan 8,000 hektar. Ia merupakan sumber utama bagi penghasilan gula yang dipasarkan ke seluruh Malaysia. Ternyata cuaca yang panas merupakan rahmat bagi pengusaha tebu kerana dikatakan cuaca panas amat sesuai untuk menanam tebu. Namun pada tahun 2006, tanaman tebu telah ditukar menjadi tanaman getah hasil cetusan idea Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, Datuk Seri Najib Tun Razak. Perubahan projek tanaman tebu kepada getah bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan jualan getah disebabkan harga getah yang melonjak tinggi ketika itu. Assalamualaikum. Ramai peneroka ni. Ini si bos ni pakai baju Felda ni. Ni nak tanya siapa ni pasal ini? Pasal apa nama kau tuan tu kampung ni, Felda ni? Oh, sudah ketua kampung kita ada. Oh, ketua kampung belah sana kita pilih sana. Ya. Ni siapa nama ni? Talib bin Hussein. Talib bin Hussein. Ya. Haji lah. Dah belum. Oh, belum lagi, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi saya difahamkan dulunya Felda ni dia tanam tebu. Ya. Lah ni tanam getah. Ya. Pasal apa tanam getah tak tanam tebu lagi? Pasal sebab yang alih tanam tebu tu sebab pendapatan peneroka tak meningkat. Jadi hari ni dah mula tanam getah. Jadi kalau kita tengok harga pasaran getah pun dah melambung. Jadi insya-Allah kami pun akan mendapat pendapatan macam peneroka-peneroka lain. Cuping ni asalnya tanam tebu. Lepas tu semasa ditanam tebu dulu dia ditakrifkan sebagai peserta. Dia bukan peneroka. Jadi pada 2010 dalam mesyuarat lembaga Felda telah mengambil keputusan untuk 2009 maaf saya pada 2009 bulan 10 lembaga Felda bersetuju untuk memberikan hak milik, jadi menukar status peserta kepada peneroka untuk Felda Chuping Nan dan diberikan tanah seluas 10 hektar lah setiap peneroka. Tak dapat kami nak bayangkan lah. Kami mula-mula menjejak kaki ke sini tahun 77. Sampailah kami sekarang 2010 ni baru diiktiraf sebagai peneroka. Dan kemungkinan kami akan mendapat hak milik individu. Jadi tak dapat saya nak gambarkan betapa gembiranya hati saya dan juga semua kawan-kawan saya di sini. Alhamdulillah, bersyukur kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kiranya mewakili semua penduduk kat sini lah. Saya kata saya mewakili mereka semualah. Jadi saya amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak. Ya, baik. Okey. Terima kasih. Okay. Semua orang tahu mati semut kerana gula. Tetapi tahukah anda bagaimana gula pula dihasilkan? Kunjungan saya seterusnya ke kilang gula Felda Perlis bakal menjawab persoalan tersebut. Terletak di bahagian utara Perlis, penubuhan kilang gula ini pada tahun 1971 bertujuan menyahut seruan kerajaan untuk memperbagaikan produk pertanian, memperkembangkan industri pertanian tempatan serta mewujudkan peluang pekerjaan di kawasan luar bandar. Baik, sekarang ni saya berada di Central Information Panel di Kilang Gula Perlis. Nak tanya sikit mengenai kilang ni. Dah berapa lama kilang ni buka? Kilang ni kita ditubuhkan pada tahun 1971. 71 lah. 71 dah lebih kurang dalam 39 tahun dah. 39 tahun lah. Jadi boleh terangkan bagaimana proses permulaan untuk kita jadikan gula ni?
Asalnya gula ni daripada kebanyakannya daripada sumbernya daripada gula. Kalau di kawasan tropika ni daripada tebu, dan tebu ni dia melalui proses yang pertama sekali ditebang. Selepas ditebang, proses pemerahan. Pemerahan kita dapatkan dia punya jus. Daripada jus tu akan melalui proses penjejatan yang mana kita panaskan dia dalam suhu yang tertentu, dan air tersejat yang tinggal itu adalah jus yang kita panggil sebagai manisan. Daripada manisan ni melalui 2-3 proses dan akhirnya dia akan membentuk crystallization menjadi hablur-hablur gula. Sebenarnya keperluan gula di Malaysia ni lebih kurang dalam hampir 126 juta tan. Hanya 20,000 sahaja, 20,000 tan sahaja gula yang berasal daripada tebu yang ditanam di kawasan Perlis lah. 20,000 saja. So yang lainnya kita import dalam bentuk gula mentah dan kita proses sebagai refinery ataupun kita tapis dalam dan dijadikan gula putih. Kilang gula milik Felda ini berkeluasan 16.1 hektar dan dibina berdekatan dengan ladang tebu bagi memudahkan proses pengambilan bahan mentah. Ketika ini, kilang tersebut menghasilkan 50,000 tan metrik gula dari ladang sendiri dan 100,000 tan metrik gula bertapis. Untuk menghasilkan gula seperti yang terdapat di pasaran, bilangan tebu yang diambil dari ladang akan dihantar ke kilang untuk proses perahan. Ia bertujuan mendapatkan cecair mentah yang terkandung di dalam batang tebu tersebut. Hasil daripada perahan tadi akan melalui proses penjernihan dan penyejatan untuk mengasingkannya daripada kotoran lumpur dan benda asing sebelum melalui proses penghabluran. Proses seterusnya ialah proses pengasingan bagi mendapatkan gula mentah dan gula bertapis sebelum ia dihantar ke gudang berasingan bagi tujuan pembungkusan. Gula yang telah siap dibungkus akan disimpan di dalam gudang penyimpanan sebelum dijual di pasaran. Dalam masa satu hari sahaja, pengeluaran gula di sini adalah sebanyak 580 hingga 600 tan. Setelah puas meninjau kilang gula, seterusnya saya meneruskan perjalanan ke kawasan ladang ternakan lembu secara feedlot yang diusahakan oleh Felda dinamakan Projek Integrasi Ternakan Cuping. Ternakan lembu feedlot ialah menternak lembu pedaging dalam kurungan dengan memberi makanan yang bermutu serta air secukupnya untuk membesarkan lembu dalam masa singkat sebelum dijual di pasaran. Kapasiti kandang di sini cukup untuk memuatkan 200 ekor lembu dalam satu masa. Projek khas Felda yang dimulakan pada tahun 2004 ini mempunyai ladang berkeluasan 500 hektar dengan diuruskan seramai 6 orang pekerja dan 18 orang buruh. Di dekat sini projek khas apa ni? Kita sini ada ternakan lembu, lembu biak baka dan kambing bor. Kambing bor. Jadi yang nak difokuskan lembu lah kat sini. Lembu dan lembu jenis apa tu? Lembu Brakmas. Dan lembu pilot kita ada lembu KK dan lembu Brahman. Jadi dekat sini ada lembu filot lah. Ada filot sini kita ada 55 ekor. 55 ekor. Antara baka lembu yang diternak di sini adalah baka Brahman, baka Kedah Kelantan atau lebih dikenali sebagai baka KK dan baka Brakmas iaitu kacukan daripada lembu jenis Brahman dan KK. Lembu jenis Brahman yang beratnya mencecah 300 kg dijual dengan harga RM2,000 seekor di pasaran, manakala lembu jenis KK yang beratnya kira-kira 280 kg dijual dalam lingkungan RM1,700 ke RM1,900 seekor. Perjalanan meninjau ke kawasan rancangan Felda diteruskan ke Felda Rimba Emas yang mula dibuka pada tahun 1984. Kawasan ini terletak berhampiran dengan Pekan Padang Besar dengan tanaman getah selaku tanaman utama di sini. Baik, kalau tadi kita telah pun pergi ke Felda Gua Nampai dan juga Felda Cuping. Sekarang ni saya berada di Felda Rimba Emas. Kalau ada nak tahu apa menarik dekat dalam, jom ikut saya.
Seperti di kawasan rancangan Felda yang lain, Felda Rimba Emas juga mempunyai kelengkapan prasarana asas seperti masjid, sekolah dan bangunan pentadbiran. Selain itu, kemudahan trek Cup Cross dengan kos anggaran sebanyak RM10,000 juga terdapat di sini khusus untuk anak muda yang ingin mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. Selain daripada itu, antara tarikan utama yang terdapat di Felda Rimba Emas ini adalah ladang betik yang diusahakan Muhammad Fazil Choh atau lebih dikenali oleh orang kampung sebagai Pak Mat yang pernah memenangi anugerah usahawan peringkat Felda kebangsaan. Beliau mengusahakan betik jenis Hawaiian Delight pada tahun 2009 dengan menjualnya pada harga RM1.20 di pasaran. Baik, bersama dengan saya sekarang di sebelah kanan saya pengurus di Felda Rimba Emas ini iaitu Encik Nasir dan juga Pak Ahmad merupakan pemilik ladang betik ni. Betul Ya. Jadi nak tanya Encik Nasir dululah. Yes, berapa orang penduduk di Felda Rimba Emas ni? Penduduk Felda Rimba Emas ialah sejumlah 161 keluarga. Dan purata penduduk sini ialah 1826 orang. Dan kerjaan harian mereka di sini ialah menulis getah. Menulis getah lah. Ya. Kira 161 tu peneroka lah. Peneroka. Jadi kat sini memang getah lah. Getah. Jadi yang macam betik macam Pak Mat ni sampingan lah. Ini sampingan Pak Mat. Betik ni dia usahakan lebih kurang 60 hektar dengan purata pokok sejumlah 13,000 pokok. Apa rahsia kejayaan sampai menang anugerah tu? Kongsi sikit lah kat saya dan semua. Tak ada rahsia apa. Benda ni. Macam mana boleh minat nak ni tanam betik? Memang dah lama dah. Memang dah lama ada berminat dengan pertanian. Berapa lama tu? Saya mula berbuat pertanian ni daripada tahun 1997 lagi. 1997 lah. Ya. Macam ni tanah sendiri atau tanah? Tanah reserve Felda. Felda bagilah. Saya usaha saja. Usaha sendiri. Berapa orang bekerja? Ada bekerja kat sini? Ada 8 orang pekerja. 8 orang pekerja. Macam betik-betik kat sini ni pasaran dia kat mana? Langkawi, Alostak, Kangan. 3 ya. Baik, kalau tadi kita telah pun pergi ke Felda Guanapai, Felda Rimba Emas, Felda Cuping dan sekarang ini saya berada di Felda Mata Air. Dan kalau anda nak tahu, Felda Mata Air pernah memenangi anugerah komuniti contoh 3 tahun berturut-turut. Kiranya tak ada siapa boleh lawan lah Felda ni kan. Dan saya tengok pemandangan kat sini memang cantik. Dan kalau anda nak tahu apa ada kat dalam, jom ikut saya. Felda Mata Air mula diteroka pada tahun 1981 dengan berkeluasan 109.42 hektar menempatkan seramai 1,592 orang dan juga 249 orang peneroka. Ia berkedudukan 38 km ke Kanga dan 7 km ke Padang Besar. Felda Mata Air pernah mencapai kejayaan membanggakan dengan memenangi anugerah komuniti contoh 3 tahun berturut-turut. Selain daripada itu, Felda Mata Air turut mementingkan kebajikan pelajaran anak-anak mereka dengan melibatkan diri di dalam skim Tuition Felda. Skim anjuran Felda ini yang telah dimulakan pada tahun 2008 bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademik pelajar-pelajar rancangan mata air khusus bagi mereka yang bakal menghadapi peperiksaan UPSR. Hanya seramai 30 orang murid terbaik akan dipilih menyertai program ini di mana mereka akan diajar oleh guru-guru pakar yang dijemput dari sekolah luar. Kebiasaannya, kelas ulang kaji ini akan diadakan pada waktu malam daripada 8 hingga 10 malam. Melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Peribahasa ini cukup sinonim bagi menggambarkan perniagaan Encik Abdul Ghani Hassan iaitu mengusahakan tanaman buluh rebung madu. Beliau mengusahakan tanaman tersebut